muhasabah di akhir Ramadan. Kita alhamdulillah tuan-tuan dan puan berada pada hari yang ke-29 lah. Hari yang ke-29, malam yang ke-30. Maka kita berada di penghujung pengakhiran. Pengakhiran. Kita 10 malam terakhir tu kita dah di hujung lah. Di hujung-hujung lah tuan-tuan dan puan. Berkemungkinan malam Lailatul Qadar tu mungkin dah lepas ataupun mungkin belum lagi, kita pun tak tahu tuan-tuan dan puan. Maka apabila kita berada di pengakhiran Ramadan, tuan-tuan dan puan, maka setiap daripada kalangan kita, orang-orang yang beriman dan orang Islam, tuan-tuan dan puan, kita digalakkan untuk bermuhasabah. Bermuhasabah dengan maksud kita meneliti semula, semak semula, tengok balik segala pengamalan, segala kerja buat kita, akhlak kita dan apa tindak tanduk kita sepanjang bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Itu maksud muhasabah yang kita nak peringatkan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Kita tengok balik, semak balik, teliti balik pengamalan kita sepanjang kita bulan Ramadan dari beberapa aspek. Maka asas muhasabah ni, tuan-tuan dan puan, kita ambil daripada mana? Maka ia diambil daripada kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Umar menyebut hasibu qabla an tuhasab. Hendaklah sama-sama kita bermuhasabah diri kita. Tengok diri masing-masing lah. Tak perlu kita tengok orang lain, kawan kita dan sebagainya. Tengok diri kita dulu. Tengok diri kita dulu, bagaimana keadaan aku ni, macam mana. Hasibu anfusakum. Sayyidina Umar kata, tengok diri kita masing-masing qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab. Maksud kata, Sayyidina Umar galakkan kepada kita supaya kita meneliti amalan masing-masing sebelum amalan kita diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kita takut-takut tuan-tuan dan puan, sebelum kita menyemak amalan kita ditimbang di padang mahsyar. Tak tahu macam mana amalan kita, baik ke tak baik, bagus ke tak bagus, tuan-tuan dan puan. Kemudian Sayyidina Umar sambung lagi, wa wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hendaklah kita menimbang-nimbang. Maksudnya berkira-kira berkaitan dengan amalan kita, menghitung amalan kita sebelum amalan kita dihitung. Maka hendaklah kita agak-agak amalan kita ni, kalau aku buat sembahyang ni, insya-Allah ada pahala dia. Aku baca Quran sekian-sekian banyak, insya-Allah ada pahala dia. Satu huruf 10 pahala. Maka kalau aku baca satu juzuk, dah berapa pahala. Kita macam menghitung-hitung amalan kebaikan, tidak salah tuan-tuan dan puan. Sebelum daripada kita dihitung amalan kita di padang mahsyar, yang pada waktu tu kita tak mampu nak buat apa dah. Di alam barzakh mungkin kita okey lagi, kena mungkin ada anak-anak soleh kita, sahabat-sahabat kita yang baik dengan kita, mendoakan kita, menghantarkan pahala kepada kita. Tapi di padang mahsyar, tuan-tuan dan puan, selain daripada syafaat Nabi, maka agak sukar untuk kita nak menyelamatkan diri kita pada hari tersebut, tuan-tuan. Jadi peringatan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, saya gariskan beberapa aspek lah kepada tuan-tuan dan juga kepada diri saya juga berkaitan dengan pengakhiran Ramadan ini. Pengakhiran Ramadan, tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali adalah, tuan-tuan, kita sama-sama bermuhasabah berkaitan dengan kuantiti amalan kita. Itu yang pertama, kuantiti amalan kita. Maksud kata berapa banyak yang kita beramal ketika mana di bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan, berapa banyak sembahyang kita, berapa banyak baca Quran kita, berapa banyak sedekah kita, dan berapa banyak pengamalan kita bagi orang buka puasa dan sebagainya. Sebahagian daripada kalangan kita, tuan-tuan dan puan, mereka-mereka yang melalui bulan Ramadan dan bulan-bulan lain sama aja. Nak kata baca Quran tu, kalau bulan-bulan lain tu mungkin semuka 2 sahaja dalam masa sebulan berkemungkinan, maka bulan Ramadan pun dia rasa sama, tuan-tuan dan puan. Yang ni na'udzubillah lah, moga-moga kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang macam ni, di mana hati mereka itu belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasai nikmat kemanisan peribadatan ketika malam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, pakcik-pakcik dan makcik-makcik yang hadir ke masjid ni diberi kekuatan, taufik, kesedaran oleh Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena bersyukur banyak-banyak, tuan-tuan dan puan. Kena ramai lagi di luar sana yang memang tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pihak masjid, pihak surau mungkin cuba menggerakkan, tetapi keizinan dan kekuatan itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha dia sebenarnya. Usaha kita ada jugalah, usaha pihak masjid, no? Tapi usaha dia dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk menggerakkan kita datang ni, kita kena bersyukur, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kata Allah tidak menggerakkan kita untuk datang, so kita lena je duduk kat rumah, subuh apa ke mana, boleh jadi kadang-kadang tu, no? Qiyam mungkin tak bangkit tak apa, tapi kalau subuh tak bangun, letih lah tuan-tuan dan puan-puan, no? Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita okey, tidak ada masalah, kita main masjid apa semua, tapi pada masa sama anak-anak kita, suami kita ataupun isteri kita, mereka duduk di rumah. Duduk di rumah ibadat tak ada masalah tuan-tuan, no? Mungkin dia beribadat di rumah, tapi kalau duduk di rumah tanpa ada ibadat, semayang apa ke mana, baca Quran apa ke mana, sedekah pun tak buat dan sebagainya, banyak melakukan maksiat kepada Allah, maka ini satu masalah kepada kita. Dan ini yang perlu kita tazkirahkan dan perlu kita peringatkan. Walaupun kita seorang isteri, kita ada hak, tuan-tuan dan perempuan, untuk peringatkan suami kita. Kalau kita seorang suami, itu satu kewajipan untuk kita peringatkan isteri kita, yang mana yang mungkin kita tengok kelalaian itu lebih daripada kesedaran dia. No? Jadi sama-samalah kita tengok keluarga kita dan keluarga kita. Tengok diri masing-masing dan tengok keluarga kita dulu macam mana. Kalau ada okey apa semua, walaupun dia tak datang masjid pun tak apalah, tak ada masalah, tapi pastikan dia pengamalan ibadat dia, kewajipan dia laksana, okey dah, buat permulaannya. Kemudian kita slow-slow bawa dia ke masjid, bawa dia ke majlis ilmu dan sebagainya, tuan-tuan. Lepas daripada keluarga kita, tengok jiran-jiran kita lah, sahabat-sahabat kita memperingat sesama kita, insya-Allah. Baik, dalam bulan Ramadan tuan-tuan dan puan-puan, kualiti kuantiti amalan kita tuan-tuan dan puan-puan seboleh mungkin kita perbanyakkan, daripada bulan-bulan biasa kita perbanyakkan di bulan Ramadan untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW disebut dalam satu hadis menyatakan bahwasanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Hadis ni sangat terkesanlah kepada kita, tuan-tuan, di mana Nabi SAW sebut dalam motivasi kepada kita dalam beramal ni, termasuk bulan-bulan lain. Nabi kata orang-orang al-kayyis. Kayyis ni apa dia? Orang-orang yang cerdik lah, orang-orang yang bijak. Bukan bijak mengaji tu. Bijak mengaji lain cerita, bijak mengaji pandai dan sebagainya. Tapi bijak yang hakiki, tuan-tuan. Bijak yang hakiki, cerdik yang hakiki, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang mandana nafsahu, mereka yang sentiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk tujuan dia kematian dia nanti, untuk persediaan dia di pada masya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia sedang macam tu, tuan-tuan, dia sedang dia akan berada di alam barzakh, dan juga dia akan berada di padang mahsyar dengan keadaan yang tak tahu macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dibangunkan nanti di alam barzakh, dengan kita berjalan nak pergi padang mahsyar tu, dia macam-macam jenis, macam-macam cara. Ada yang berjalan dalam keadaan laju, ada yang berjalan dalam keadaan muka dia muka anjing, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang berjalan dalam keadaan muka dia muka kera. Ada yang badan dia cukup bau sangat busuk. Ada yang diberikan pakaian oleh Allah, diberikan pakaian, tetapi pakaiannya itu daripada baju besi. Baju besi yang lekat di kulit. Apabila ia berjalan, terkoyak kulit dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini disebut dalam kitab Syarahan Nurul Zalam, menyebut berkaitan dengan kepelbagaian kita lah. Bagaimana ragam manusia ketika berjalan nak pergi padang mahsyar tu, kita pun tak tahu kita macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sama-samalah kita memperingatkan, insya-Allah. Kemudian Nabi sambung, wal ahmaq man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang tak apa cerdik, kita katakan tak apa cerdik lah, kurang bijak sikit, adalah mereka yang sentiasa mengikut hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, tak kira bulan Ramadan, tak kira bulan biasa, dia buat benda sama aja. Dia buat benda sama. Malam-malam contoh orang banyak sembahyang tarawih di masjid, tapi dia memperuntukkan waktu tersebut untuk membeli belah, untuk buat benda-benda lain dan sebagainya. Tapi kalau dia sembahyang lambat, tak apalah, tak ada masalah, Tapi kalau kita duk tengok di expo dan sebagainya, Surabaya ramai sangat,
pada waktu malam paling ramai tuan-tuan dan perempuan. Waktu-waktu orang sembahyang tarawih masjid sedang berjemaah tuan-tuan dan perempuan, waktu tu sangat ramai. Kita baik sangka berkemungkinan dia orang balik, dia orang sembahyang. Ataupun dia orang sembahyang dulu awal, kemudian baru beli belah. Kalau macam tu okey, tidak ada masalah. Tapi kita takutnya sepanjang bulan Ramadan tersebut dia orang tidak melakukan sembahyang tarawih langsung, tuan-tuan dan puan-puan. So kita tengok diri kita, tanya diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Kalau kita jaga masing-masing ahli keluarga kita, insya-Allah masyarakat kita akan selamatlah. Baik.